Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita belajar tentang mekanisme pewarisan. Yang pertama sekali kita belajar dalam hukum Mendel yang pertama itu, dia ada ajar kita tentang gacukan monohybrid. So, mono maksudnya satu. So, kita cuma akan kaji satu ciri sahaja. So, dalam contoh ini, dia kaji tentang ketinggian. Okey, kita imbas semula apa yang kita belajar sebelum ini. Genotip adalah maklumat genetik yang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar. Fenotip adalah ciri-ciri fizikal yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Okey, kita tengok contohnya melalui rajah skema pewarisan untuk gacukan monohybrid generasi filial yang pertama. Okey, kalau kita imbas semula hukum Mendel yang pertama itu, kita cakap pasal bakat tulen. Jadi katakanlah contohnya di sini kita mahu kacukan pokok kacang P tinggi dengan juga pokok kacang P rendah. So memandangkan ini adalah bakat tulen, so dia punya genotip mestilah homozygot. Sebab itu kita dapat T besar, T besar, T kecil, T kecil. Sebab ini adalah homozygot. Ini untuk yang hukum Mendel yang pertama itu ya. Okey. Kita punya genotip sel ini akan mengalami proses meiosis. Kalau kita imbas semula apa yang kita belajar sebelum ini, meiosis ini adalah satu jenis proses pembahagian sel yang menghasilkan gamet. So, gamet induk itu akan menjadi haploid. Ada T besar, maksudnya kita bahagikan separuh lah. T besar, dan T kecil yang kita tulis dalam bulatan. Okey, setiap gamet ini akan mengalami persenyawaan. So, bila kita mahu kacukkan dia, persenyawaan kita kena pastikan kita kacukkan gamet antara dua induk yang berbeza ini. So, kadang-kadang lebih selamat untuk kita buat garisan putus-putus di tengahnya supaya kita tidak kacukkan gamet antara induk yang sama. Okay. Katakan yang pertama, gamet dari pokok kacang P tinggi dikacukkan dengan gamet daripada pokok kacang P rendah. So, kita akan dapat T besar, T kecil. Okay, dan seterusnya lah. Kita buat dia sampai habis. So, satu gamet ini pastikan dia disenyawakan dengan kedua-dua gamet yang di sebelah ni. So, dia tidak boleh tertinggal walau salah satu pun. Kemudian bila sudah selesai, barulah giliran gamet yang kedua ini. So, kita akan dapat T besar dan T kecil, T besar dan juga T kecil. So, fenotip anak iaitu generasi filial yang pertama, semuanya akan jadi tinggi. So, nisbah dia tu tidak, kita kata, let's say kita bilang dia punya peratus lah. Peratus is 100% tinggi. Okay, kalaulah kita teruskan persenyawaan ini, kita teruskan kacukan ini, kita gunakan yang ini pula, apa dia punya hasil anak itu untuk kaji filial yang kedua pula. Okey. Sekarang ini kedua-dua daripada generasi yang sebelum ini tinggi kan? So, bila kita kacukan, kita punya induk itu kedua-duanya pun akan mempunyai apa kita panggilnya? Dia bukan lagi hybrid. Dia bukan bakat tulen sudah. Dia sudah jadi hybrid, means di sini dia punya genotip adalah heterozygot. So ada T besar dan T kecil, T besar dan juga T kecil. So proses dia sama. Mula-mula sekali sel ini akan mengalami proses meiosis untuk hasilkan gamet. So gamet kita ikut saja. Satu akan jadi T besar, satu lagi T kecil. Separuh-separuh, T besar, T kecil. So, untuk elakkan kita keliru daripada kacukan gamet daripada induk yang sama, kita buat garis putus-putus di tengahnya. Dan kita buat proses yang seterusnya. Tadi pertama adalah proses meiosis untuk hasilkan gamet. Kedua ini adalah proses persenyawaan untuk dapatkan generasi filial yang kedua. So, genotipnya adalah yang pertama kita akan kacukan dia, kita akan dapat T besar dan T besar. Ikut saja garisan anak panah. So, cikgu punya tips kan,
Memandangkan kamu akan buat freehand, bila kamu buat dalam latihan ke apakah, pastikan kamu buat garisan dahulu, terus tulis nama genotip. Jangan pentingkan garisan itu mesti mahu lurus. Sebab biasa murid kan dia akan buat garisan, tulisan genotip itu kemudian. Padankan seperti ini, buat begini, garis, terus tulis apa dia punya genotip. Jangan tunggu, jangan buat garisan, baru mau tulis genotip. Sebab nanti kamu akan keliru. Ini adalah prosesnya. Okey, satu sudah, kemudian satu lagi yang tinggal, dikacukkan lagi sekali, T besar dan T kecil. Kamu akan dapat T besar dan T kecil. And then yang kedua pula, kita akan dapat T besar, T kecil. Okey, perhatikan di sini. Gamet yang pertama ini adalah huruf kecil. Dikacukkan dengan pokok kacampi yang lain yang mana gametnya adalah dominan. Okay, cara tulisnya, biarpun ini huruf yang di hadapan, dia tidak boleh ditulis sebagai resesif di hadapan, dominan di belakang. Ini adalah cara penulisan yang salah. Biarpun dia di hadapan sini, dia kena ditulis di belakang. So, penulisannya mesti dominan dahulu diikuti dengan resesif seperti ini. Okey. Kemudian kita selesaikan kacukan yang seterusnya, yang terakhir kita akan dapat T kecil dan T kecil. So, fenotipnya, ciri fizikalnya, ini tinggi. Ini sebab ada satu dominan, so dia akan dapat fenotip tinggi, sama seperti ini tinggi. Tetapi apabila resesif itu berpasangan, allele resesif berpasangan, barulah dia tonjolkan ciri fenotip resesif tadi, iaitu rendah. So, nisbahnya adalah 3 tinggi, 1, 2, 3 tinggi dan 1 rendah. Jika dia minta peratus untuk generasi kedua yang tinggi, so kita akan buat 3 tadi yang tinggi kan, per berapa jumlah anak dia? 1, 2, 3, 4. Per 4 darab 100 peratus, dapatlah berapa? 75%. Begini sahaja untuk rajah skema pewarisan. Sekian.